Sebab Mesir bukan Arab dulu. Mesir ni Afrika sebenarnya. Mesir itu sendiri itu adalah Afrika. Taklah kalau kita buka kharitah. Kharitah ni apa Peta dia panggil peta Al-Aras sebagai kharitah. Kita buka peta, kita tengok Mesir tu kat mana. Dia bukan bawah semenanjung Arab. Dia bukan Jaziratul Arab, tapi dia di bawah Afrika. Lepas tu bangsa Qibti tu kan, Qibti, orang putih sebut Egypt. Egypt tu Al-Qibt. Qibti. Sekarang ni orang dah panggil Coptic sekarang lah. Sebenarnya Al-Qibt. Fir'aun tu Qibti. Nabi Musa AS tu Bani Israel. Dia dua bangsa berbeza Fir'aun bangsa Qibti, Nabi Musa AS bangsa Bani Israel. Kalau kita baca dalam surah Yusuf, Allah Ta'ala cerita panjang lebar bagaimana sentimen yang dibangkitkan oleh Fir'aun untuk lawan kaum Bani Israel. Antaranya adalah sentimen perkauman. Dia buat Fir'aun ni hebat. Cerita pasal Fir'aun lah pula. Kalau kita baca dalam surah Yusuf, Allah Ta'ala ada cerita tentang bagaimana Fir'aun itu, dia buat satu tempat, dia letakkan 12 tempat yang berbeza dengan 12 etnik Afrika yang berbeza. Tujuan apa dia? Dia bangkitkan semangat. Lepas tu dia buat satu tempat untuk kaum Bani Israel sahaja. Semua tempat-tempat, 12 tempat itu naikkan semangat perkauman Qibti dan naikkan semangat benci kepada satu kelompok Bani Israel. Sebab tu Bani Israel tu kena tindas dan dia tak boleh nak lawan Fir'aun. Sebab sentimen. Kita dah fikir baca Quran, surah Yusuf, kita pun nampak rupa-rupa kat Malaysia dia duk main sentimen perkauman, mungkin belajar daripada Fir'aun kot. Mungkin lah kot. Sebab benda tu Fir'aun yang buat dan memang ada diceritakan dalam Al-Quran. Dan Nabi Musa AS ni antara tujuan Allah Ta'ala bangkitkan dia lawan perkauman. Tu Nabi Musa AS. Tu kita ingat tu insya-Allah. Tapi kalau kita tengok dalam kharitah, dalam peta, kita akan nampak Mesir itu bukan di bawah semenanjung Arab, dia adalah bawah Afrika. Dia kan dia dekat dengan Sudan, betul tak? Tu kalau kita pergi di Mesir tu, pergi alik atas-atas sikit, Aswan, sepadan Sudan. Orang situ tu memang hitam. Memang mak black lah. Memang orang Afrika pergi kat sana kan. Orang Aswan dia panggil kan. Pergi, tengok tu, lain orang Mesir ni. Kalau dia bikin lain daripada orang Arab Mesir. Lepas tu orang tanya soalan, kenapa orang Arab Mesir ni nampak comel sikit? Cantik sikit lah kalau nak compare dengan Yaman lah apa. Ada orang kata, tak, sejarah Fir'aun, dia kan dia pernah bunuh anak-anak lelaki Bani Israel. Betul tak? Jadi timbul persoalan, perempuan-perempuan Bani Israel tu tidak dibunuh. Kahwin dengan siapa? Kahwin dengan siapa? Dia kahwin dengan orang Qibti tu lah. Orang Qibti tu kulit hitam, Afrika kan. Jadi orang Qibti kulit hitam kahwin dengan keturunan Bani Israel. Tak, Bani Israel ni, antara Nabi Bani Israel tu Nabi Yusuf tu lah. Betul lah. Nabi Yusuf tu dia punya cantik, handsome dia tu, segak dia tu, sampai orang perempuan tengok terkerat jari. Dan yang perempuan tengok tu perempuan Qibti, bukan perempuan Bani Israel. Perempuan yang tengok tu yang sampai tekat jari tu perempuan Qibti, perempuan Afrika tu lah. Dia tengok Yusuf AS Bani Israel, memang tekat jari sungguh lah. Sebab dia tengok Nabi Musa. Kalau dia tengok orang Melayu, dia tengok Nabi Yusuf, tengok orang Melayu, dia kata dia bukan terkerat jari, dia nak kerat jari kita balik. Tu nak ceritalah sejarah dia kan. Tu segi sejarah dia. Jadi Islamnya Mesir ni bila? Islamnya Mesir ni pada era Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tu sejarah ya. Jadi Mesir itu asalnya tidak Islam, diislamkan pada era Umar bin Al-Khattab. Maksudnya pada zaman Nabi, Mesir ni tak Islam. Mesir ni tak Islam pada zaman Nabi SAW. Tetapi sudah masuk unsur-unsur Islam di Mesir pada era Nabi masih hidup. Dalilnya, salah seorang isteri Nabi orang Mesir, Maryah Qibtiyah. Maryah tu orang Mesir. Faham kita boleh nampak sebenarnya isteri Nabi ni salah seorang orang Afrika. Isteri Nabi seorang orang Afrika. Ada pula seorang isteri Nabi SAW orang Yahudi. Ada. Siapa dia? Siapa isteri Nabi SAW orang Yahudi? Safiyah binti Huyai. Itu Yahudi. Seorang Yahudi. Maksudnya Nabi Muhammad, isteri dia bukan semua Arab. Ada yang Arab, ada yang Ajam, ada yang bukan Arab jadi orang ada ujah ni, kahwin kat cukan ni. Ada dah memang Nabi sendiri buat lah.
Tu cerita dia. Jadi yang pergi dakwah Mesir sampai Mesir itu jadi Islam, sahabat Nabi yang dihantar oleh Nabi itu namanya Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Dia pergi usaha Islamkan, akhir sekali alhamdulillah orang Mesir pakat-pakat beriman. Bukan sekadar mereka beriman, bahkan mereka tukar bahasa mereka daripada bahasa Qibti kepada bahasa Arab. Hebat macam mana dakwah hebat macam itulah. Kita ada dakwah bukan sekadar orang tak nak masuk Islam, jauh sekali lah nak belajar bahasa Arab tu. Sebab kita dah Islam elok-elok ni pun tak minat nak belajar bahasa Arab. Kan? Orang Mesir dia tukar pula bahasa dia kepada bahasa Arab. Bahkan hari ni kita sebut Republik Arab Mesir. Kan? Kita nak belajar Arab, pergi di Mesir. Jadi macam tu pula. Tu sejarah dia.